Last kuliah hari tu saya ingat kita dah menghabisi bab yang pertama daripada kitabus solat. Itulah babul azan wal iqamah, ya, bab azan dan iqamah, ya. Dan malam ni insya-Allah taala kita akan masuk bab yang kedua. Itulah bab syarat sah solat. Dipanggil bab syurut sihatis solat. Syurut tu jamak kepada syarat. Syarat satu. Syurut plural, banyaklah ya, syarat-syarat. Bahasa Arab dia tak macam bahasa Melayu, tak macam bahasa Inggeris, ya. Kalau bahasa Inggeris kita tambah S, menunjukkan benda tu banyak. Kalau bahasa Melayu kita gandakan buku-buku, ya, meja-meja, ya. Tapi kalau Arab dia ubah, dia punya siwah ataupun perkataan itu, ya. Doktor kita dia tahulah mana doktor kita tu. Tak ada ke ni? Pindah. Oh dah tak ada sini dah. Pindah ke mana? Rawang. Oh jauh lah. Jauh ke sana. Dia mengajar UA sini kan? Oh, lagi jauh lah nak ke UA. Rawang kat mana? Oh, tak adalah jauh sangat lah. Tapi lagi dekat sini lah. Sini sebelah aja kan. So rumah dia sini jual? Oh dia sewa kan? Dah nak try tempat baru. Ataupun nak try tempat yang baru buka kan, rumah baru. Ini rumah ni rumah dia. Oh rumah dia. Sana rumah dia yang dia. Oh ya. Oh dia sewa lah sini dulu. Dia sewa. Okey. Yang rumah dia. Baik. Syurut sihatis solat. Syarat-syarat sah solat. Arab kata sihah. Sihah ni mana sah lah. Sihatus solat. Sah solat. Saha yasihu sihah. Baik. Jadi saya nukilkan di situ ada beberapa syarat sah solat. Sebagaimana ibadah-ibadah khususiyah yang lain, dulu kita dah bincang tentang wudu, ada syarat sah wudu. Kita bincang tentang tayamum sebagai ganti kepada wudu, ada syarat sah tayamum. Dalam kitab taharah dululah ya. Kita belajar tentang mandi wajib. Ada syarat mandi wajib. Kerana kesemua itu adalah ibadah. Dan ibadah secara lazimnya memang ada syarat sah tertentu. Dan kita akan jumpa all the way dalam bab puasa, dalam bab zakat, dalam bab haji, memang ada syarat sah kepada ibadah, ya. Atas selain daripada ibadah pun, bila kita masuk kutubul muamalah, the science of human dealing, bab muamalah kan, ya. Baik muamalah yang bersifat kekeluargaan, ya, ada syarat sah kahwin, nikah, ada syarat sah nikah kan, ya. Baik yang bersabit dengan jinayat, ya, kita nak melaksanakan sesuatu hukum ke atas si pencuri umpamanya, ada syaratnya. Walaupun bukanlah syarat sah mencuri mana ada syarat sah, mana nak curi-curi je kan. Tapi kita nak hukumkan ke atasnya itu, ada syaratnya. Tak cukup syarat tak boleh kan, ya. Sama ada haiwan yang bersabit dengan muamalah kewangan harta, ya. Jual beli umpamanya ada syarat sahnya. Syarat sah jual beli ada 6 atau 7 sekurang-kurangnya. Adalah sikit sebanyak antara syarat sah ibadah dengan syarat sah selain ibadah. Tapi adalah syarat-syaratnya, ya. Baik. Di situ kita lihat bahawa Islam adalah agama yang well organized. Kerana agama ini adalah agama yang diwahyukan oleh Allah. Allah yang susun tu. Bukan Nabi, bukan kita atau para ulama, Allah tu kan, yang wahyukan satu persatu, kita susunlah kan. Kita tadwinul ilmi dipanggil, menyusun satu persatu bagi well organized. Tapi hakikatnya hak mensyarahkan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susun balik je. Macam saya buat ni kan, susun satu.
Allah Ta'ala tak adalah wahyu gini pada Rasulullah, ya. Tapi asalnya daripada nanas syarah, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ya. Baik, ada berapa syarat di situ? 1, 2, 3, 7, ya. Biasalah syarat sah ibadah biasa 6 atau 7 macam tu. Pertama, Islam. Ini kita dah bincang dululah, ya. Masa wudu, tayamum dan seumpamanya. Syarat sah ibadah ni, hak nombor 1, kebiasaannya adalah Islam. Tidak sah wudu melainkan sesuatu itu adalah Islam. Tidak sah tayamum melainkan sesuatu itu adalah Islam, ya. Itu juga dengan mandi wajib dan solat, of course lah, ya. La tasihhu salatul kafir, tidak sah solat orang yang kafir. Orang kafir di sini artinya orang yang tidak beriman, non muslim lah. Walaupun kafir-kafir ni dah ada dua. Satu, kafir merujuk kepada orang yang ingkar pada perintah Allah. Kufur kan, kufur ni ada dua. Satu kufur orang tak semayang, dia kufur juga. Kita tak boleh dia panggil kafir secara syaraknya, sebab biasa kafir ni kepada non-muslim, ya. Tapi dia orang yang ingkar lah. Kufur ni kufur yang tak buat apa Allah Ta'ala suruh. Kufur nikmat, kufur juga. Satu lagi dia panggil kufur yang betul-betul kufur lah, absolute disobedience, mana memang orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak sah ibadah mereka, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menaskan dalam Quran beberapa ayat. Ya, saya pernah baca pada tuan-tuan dahulu. Antaranya dalam surah At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbal minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menegah Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada menerima sedekah mereka, melainkan kerana mereka kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya. Jika sedekah ibadah yang tidak khususiyah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ibadah yang khususiyah, betul-betul ta'abud, ibadah, munajat pada Allah, menghadapkan diri kepadanya, lebih-lebih lagi lah tidak diterima. Sedekah, orang kafir nak sedekah, okey. Tapi di sisi Allah Ta'ala tak terima, tak ada pahala bagi mereka, tak sah lah kiranya. Semayang lebih-lebih lagi lah. Hak tu dapat bantu manusia sesama mereka, Allah Ta'ala tak terima juga. Kalau hak ibadah dia dengan Tuhan, lebih-lebih lagi lah tidak diterima, ya. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman ayat ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, sesiapa yang syirik kepada Allah ataupun kufur kepadanya, maka tidak sahlah amalan mereka, ya. La yahbatanna amaluk, akan hancur atau binasalah amalan kamu, ya, ataupun amalan mereka. Jadi tak diterimalah, tak sahlah cerita dia, ya. Dan sepakat para ulama, ijma', konsensus bahawa orang kafir tidak sah ibadah mereka, ya. Bukan ijma', ya, sorry, majority. Kerana masih ada segelintir ulama yang kata sah lalu masuk Islam dengan ibadah itu, adalah segelintir, ya. Tapi majoriti kata tidak sah, ya. Ada segelintir ulama ni, dia kata orang bukan Islam, kalau dia ambil wudu, kalau dia solat, jadi Muslim, ya. Sah lagi, ya. Ataupun jika dia buat perbuatan-perbuatan Islam yang lain yang khususiyah, dia puasa umpamanya, jadi Muslim dia, ya. Dia baca Quran, jadi Muslim dia. Segelintir lah, ya. Tapi majoriti kata tidak. Mana mungkin dia boleh Islam kalau dia sekadar semayang, kalau dia sekadar berwudu, dia tidak beriman, dia tak ada keimanan, ya. Nak menjadikan seseorang itu Islam bukanlah sebab semayang, bukanlah sebab dia puasa,
Ada beberapa orang kat YouTube, dia try nak puasa macam mana. Ada kata gitu. Orang bukan Islam puasa. Ada kat Malaysia. Kata saya mau cubalah macam mana orang Islam puasa. Dia ambil video daripada pagi sampai petang. Dah habis tu dia dah buka kan. Dia buka kat restoran. Oh, I salute lah orang Islam. Dia kata boleh tak makan satu hari. Saya mau mati Yalah, you puasa satu hari, cuba you puasa banyak hari. Kita pun hari pertama puasa tak penat. Tapi bila kita dah puasa second day, third day, okey je. Tapi first day penat juga. Lebih kurang dia juga pun. Jadi majoriti kata tak sah ya ibadat orang yang bukan Islam. Dia mesti beriman barulah dia boleh melakukan ibadat-ibadat Islam yang lain. Sementara Nabi SAW bila dihantar Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, apa yang Nabi kata kepada Muaz? Ya Muaz, innaka ta'ti qauman hum ahlu kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Betul lah bagi tu. Salah bagi ya. Fa in ata'u li zalika fa'alimuhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawat. Nabi bila hantar Muaz pergi ke Yaman, Nabi kata, mula-mula sekali yang kamu kena cakap kepada mereka ialah la ilaha illallah. Cakap itu dulu. Bila mereka dah terima, baru kamu cerita pasal solat. Maksudnya menunjukkan bahawa ibadah solat atau seumpamanya tidak sah tanpa la ilaha illallah, tak sah. Tapi yang kata masuk Islam tu adalah hujah-hujah dia, tapi tak kuat lah. Majoriti adalah lebih kuat dalam hal ni, di mana tidak sah ibadah selain Islam. La tasihhu salatu al-kafir. Baik. Itu syarat yang pertama. Ada soalan? Ada yang tanya? Yang kedua ialah berakal. Ini pun normal lah. Dalam syarat-syarat ibadah kebiasaannya al-aqlu, yakni berakal, adalah syarat terpenting selepas Islam. Di mana la tasihhu salatu ghairil aqil. Tidak sah solat, bukan solat sajalah ya, ibadah-ibadah yang lain, orang yang tidak berakal. Ya. Dia panggil sensibility. Dia must be sensible. Mana otak dia mesti okey lah ya. Mesti berakal lah ya. Dan orang yang tidak berakal ni tidak sah ibadahnya. Kebiasaannya orang tidak berakal dalam buku-buku fiqh merujuk kepada beberapa jenis orang. Pertama, al-majnun, orang gila. La tasihhu salatul majnun. Tidak sah solat orang yang gila. Jadi orang gila jangan paksa dia semayang pula. Kok ada sahabat kita gila ke? Ini gila betul tau, bukan buat-buat gila. Buat-buat gila tak jadi, ini hak gila betul. Dia nak semayang, mungkin dia nak ikut kita kan, mungkinlah ikut, tapi kita tahu dia gila. Tapi dia tidak sah lah ya. Tidak diiktibarkan qaul atau kata-kata dan perbuatan orang yang gila. Kalau dia bunuh orang, kita tak boleh bunuh dia balik. Kalau dia jual beli pun tidak sah. Syarat transaksi dalam kewangan, muamalah lah, jual beli ke, sewa menyewa ke, gadai-gadai ke, pelaburan ke, apa benda lah, simpanan ke, wadi'at, dia mesti orang yang berakal. Orang tak berakal, dia tidak diambil kira dalam syarat sama sekali. Ya. Of course lah ibadah kan. Gila bukan sekadar tidak sah, lepas ni kita ada syarat wajib pula. Sebahagian buku dia dulukan syarat wajib, sebahagian buku dia dulukan syarat sah. Saya dulukan syarat sah ya. Orang gila bukan hanya tidak sah, tapi juga tidak wajib melakukan ibadah khususiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata tak sah, tak wajib pun. Jadi kan, tak payahlah suruh dia apa. Macam orang bukan Islam juga, bukan hanya tidak sah, tapi tidak wajib ya. Di sisi syarak tak wajib.
Adapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, majoriti ulama kata wajib. Orang kafir wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Hak mana Allah Taala suruh kat orang Islam, orang kafir pun wajib juga. Tapi wajib di sisi Allah, tak wajib di sisi syarak. Mana tidak perlu kita tuntut untuk mereka melakukan ibadah, dan jika mereka melakukan, kita tidak boleh menghukum ke atasnya. Tapi di sisi Allah dia wajib. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat nanti dia akan tanya orang kafir. Kan? Antaranya dalam surah apa tu? Surah Al-Mudassir ayat 42, 43, 44. Ya. Allah Taala tanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk neraka saqar? Ya. Bukan Allah Taala tanya, ya. Mereka berkata, "Kenapa kamu masuk neraka saqar?" Qalu ma salakakum fi saqar. Qalu ni boleh jadi malaikat, boleh jadi ahli neraka sesama mereka. Tak tahulah siapa, ya. Sebagian ahli tafsir kata malaikat tanya, sebagian kata ahli neraka sesama mereka dia tanya. Pasal apa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Orang kafir menjawab, kami masuk neraka ini kerana kami tidak solat. Ya. Sebab itu bila kita belajar akidah, neraka saqar ni neraka yang khusus untuk orang yang tidak solat. Orang Islam pun kalau dia tak solat, situ pergi neraka saqar. Ya. Jadi kalau orang kafir, Allah Taala tanya, kenapa kamu masuk saqar? Dia kata kami tak solat. Ya. Menunjukkan bahawa mereka tetap diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya kerana tidak beriman, tapi kerana tidak melakukan kewajipan ibadah kepada Allah yang telah difardukan. Ya. Wajib tu tapi di sisi Allah, bukan di sisi syarak. Ya. Kata Al-Yamani sahibul bayan, ni tokoh mazhab Syafi'i kurun awal, kurun ke-6 Hijriah. Dalam bukunya Al-Bayan itulah. Dalam mazhab Syafi'i bila sebut sahibul bayan, beliau lah Abil Husain Yahya bin Abi Khair Al-Yamani, ya, dia tokoh besar lah mazhab Syafi'i terawal. Tajibu alaihi min ghairi mutalabatin fid dunya. Solat ni adalah wajib ke atas mereka, yakni di sisi Allah, tapi mereka tak boleh dituntut di dunia. Ya. Pakaian Islam sebagainya tidak terpakai ke atas mereka, tapi di sisi Allah mereka tetap berdosa. Ya. Sama juga Allah Taala nyatakan dalam surah apa tu? Fussilat ayat ke-7, fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Neraka wailah bagi orang-orang musyrikin kerana mereka tidak menunaikan zakat. Kok tu pula? Kan? Tadi sebut pasal sembahyang. Ni pasal zakat pula. Jadi orang bukan Islam ni dia diazab oleh Allah bukan hanya kerana dia tidak beriman, tapi kerana dia tidak menunaikan kefarduan yang difardukan oleh Allah. Allah Ta'ala sebut sembahyang, Allah Ta'ala sebut zakat dalam Quran. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut yang lain-lain, haji atau seumpamanya, tapi dua ayat ini menunjukkan bahawa mereka juga diazab kerana tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Baik. Balik pada yang tadi, berakal pun tidak sah, ya, orang gila, dan tak wajib ke atas mereka. Sama ada dia gila yang berterusan, dia panggil majnun mutabbaq. Istilah English kita panggil apa, ya? Ataupun junun ghair mutabbaq, junun once a while, sekali-sekala gila. Boleh jadi hari ni gila, esok baik. Boleh jadi pagi gila, petang baik. Waktu dia gila tu, satu hari suntuk gila hari ni, esok dia sedar balik. Tak payah qada lah yang semalam tu. Pagi dia gila sampai waktu asar, Zuhur tak payah sembahyang lah. Tak payah qada, memang tak payah sembahyang kan, sebab dia gila. After dia sedar waktu asar, aku nak sembahyang lah Zuhur tadi, tak payah, pasal dia waktu dia gila tak wajib kat atas. Of course lah kalau dia sembahyang waktu itu tidak sah, tapi after dia recover, dia tak perlu qada solat-solat yang telah dia tinggalkan. Rukhsah lah kepadanya, ya. Antara orang yang tidak berakal juga, satu tadi al-majnun, ya.
Orang yang gila. Yang kedua ialah orang yang dia panggil apa ya? An-naim. Orang yang tidur. Orang yang tidur. Juga termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal. Ya, dalam fiqh lah. Kalau dalam psikologi, dia tak panggil orang yang tidak berakal. Dia panggil orang yang macam mana dia kata tu? Under mind consciousness. Minda bawah sedar. Dia sedar pun tidak, tak sedar pun tidak, dia tengah-tengah. Ya. Dan orang yang tidur, bila dia buat sesuatu ketika tidurnya, juga tidak diambil kira oleh syarak. Tengah-tengah tidur, bangun tidur, contohnya kan, masa tu bulan puasa, dia tidur. Bangun-bangun tidur, dia makan nasi kat dapur, habis pinggan. Lepas tu dia tidur balik. Kan? Makan ketika tidur, tak batal puasa dia. Ataupun ketika tidur, dia pergi ambil pisau, dia pergi bunuh orang. Mana tahu kan? Tak diambil kira oleh syarak. Tidak dikenakan hukuman ke atas. Tapi kena make sure dia betul-betul tidur lah. Ya, boleh berlaku kan? Saya sendiri masa saya kecil-kecil, saya ada penyakit suka berjalan waktu tidur. Saya sendiri. Seriously. Bila saya tidur kan, saya berjalan pergi dapur. Tapi saya tak ingatlah saya makan ke tidak. Tapi saya pergi dapur, saya macam-macam buat. Kadang-kadang saya pergi kat buka pintu, saya nak buka pintu, belum keluar lagi. Bila saya bangun tidur kan, tadi aku mimpi, bapa aku mimpi buat ni buat tu. Mak saya kata, tadi kau bangun nak keluar rumah. Jadi kalau tanya mak saya kata memang saya banyak kali lah masa tidur saya bangun. Saya pun tak sedar tuan, tak sedar sungguh. Tapi bila bangun tidur saya ingat, malam tadi rasa macam aku duduk dapur lah. Aku mimpi ke apa? Dia ada macam tu. Ya. Tapi tak adalah sampai tahap ambil pisau pergi bunuh orang. Tapi orang tidur dia tidak ni ya. Pernah berlaku zaman salafus soleh, wanita ketika dia tidur dia diperkosa, dirogol ya. Kemudian ada laporan, cek-cek wanita itu tidur, maka tidak dikenakan ke atasnya, hak buat tu kena. Sebab ya, ada kes begitu bila kita belajar dalam fiqh jinayah. Ada kes juga pada zaman Umar Al-Khattab, wanita gila juga diperkosa oleh seorang lelaki. Lelaki itu dihukumkan sebab wanita itu terlepas ya. Tak kena lah. Cerita dia, Umar nak sebat juga orang perempuan tu walaupun dia gila. Kemudian ditegur oleh Ali bin Abi Talib. Ali kata, kamu tak tahu ke orang gila ni ya, diangkat pena daripadanya. Alam ta'lam annahu yurfa'ul qalam an salasah ya, anil naim hatta yastaiqis, anil majnun hatta yufiq, anis sabi hatta yaqil ya. Cerita dia begitulah. Kita kata Umar tak tahu kot. Banyak kes benda lain pun Umar tak tahu juga, walaupun dia sahabat yang besar. Tapi ada juga benda yang dia tidak tahu dan ditegur oleh sahabat yang lain ya. Biasa je. Zaman Umar Abdul Aziz, waktu hari raya dia azan ya. Kemudian dia ditegur oleh sahabat yang lain. Umar Abdul Aziz ni khalifah Islam yang alim lah kita kata. Zaman dia pun ada sahabat-sahabat yang lain, tapi masih buat benda yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW ya. Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dia komentar isu tu, dia kata ada dua kemungkinan. Pertama, riwayat itu tidak sahih, tapi unfortunately sahih. Yang kedua, dia kata lam tablaghu sunnatu Rasulillah. Benda ni tak sampai kepadanya, yakni sunnah Nabi ni tak sampai kepada dia, tak tahu ya, banyak kes ya. Banyak kes. Baik, dua ya. Tidur pun tak ada mikir. Sebab itu bila kita tertidur daripada solat, tak berdosa. Tertidur pukul 12 contohnya, sedar-sedar pukul 5, jarang berlaku, tapi kalau berlaku. Entah kenapa kamu tidur tak kunci jam. Kunci jam apa? Mana ada orang tidur pukul 12 sampai pukul 5, tapi dah terlajak.
Takkan tiap kali tidur nak kunci jam, tiap kali tidur nak kunci jam, tiap kali kunci jam nak tidur. Ada timenya kita tidur je. Tapi nak buat macam mana terlajak kan? Dan Nabi pun dah bagi solution. Man nama'a salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Ada Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah. Nabi kata bila seorang itu tertidur hingga meninggalkan solat ataupun boleh jadi dia terlupa, tak mustahil. Ya. Saya pun tuan-tuan 2-3 hari lepas saya balik penat sangat, pukul 4 saya tidur. Macam itulah lebih kurang kan. Saya bangun 10 minit nak pukul 7. Bila saya bangun, saya ingatkan saya dah solat asar. Sebab kebiasaannya saya tidur after asar. Saya relax je bangun kan, buat tak reti. Anak saya yang tegur umur 10 tahun tu, Abi tak solat asar lagi tau. Saya semayang seorang tadi, dia kata. Abi tak solat lagi Belum. Wah, cepat-cepat saya pergi. Dan saya semayang. Jadi kalau kita dah hujung-hujung, sekurang-kurang kita semayang sempat sujud yang pertama. Okey lah. Dia tidak dikira sebagai qada lah. Ya. Mana bila kita semayang, kita sujud pertama, bangkit daripada sujud pertama, dah masuk maghrib lah. Kita dianggap sebagai adab tunai. Mana tak masuk waktu yang lain. Dia sekurang-kurang 1 rakaat sujud yang pertama. Ya. Ada khilaf lah. Ada ulama kata sujud yang pertama, ada yang kedua. Tapi sekarang pendapat yang okey ialah yang pertama sudah memadai. Kan? Ambil wudu hak basic-basic lah. Terus semayang. Dan lah. Masuk rakaat kedua baru masuk waktu. Kadang kita tak ingat tuan. Tak ingat lah. Buat macam mana? Jadi Nabi kata bila kamu terlupa daripada tidur ataupun kamu bila kamu tertidur daripada solat atau kamu terlupa, maka sembahyanglah bila kamu ingat atau bila kamu jaga. Dalam Musnad Ahmad ada tambahan, fa inna zalika waqtuha. Itulah waktunya. Memang zuhur dah habis secara amnya. Tapi bagi hak diri kita, itu waktu solat kita masih ada. Jadi dia ambil wuduk, semayang dulu semayang yang kita tinggal tadi. Sebab itu waktu dia masih ada waktu lagi. Tapi kalau kita bangun, alamak, zuhur dah lepas, buat benda lain dulu. Ya, tak boleh lah, kena semayang dulu. Kerana waktunya masih ada. Tak kalau kita bangun daripada tidur. Dua kan? Siapa lagi tidak berakal? Yang ketiga, orang tidak berakal juga ialah al-majnun, an-naim. Apa? La tasihhu salatu al-majnun, la tasihhu salatu an-naim. La tasihhu salatu as-sakran. Tidak sah solat orang yang mabuk. Sama ada dia mabuk kerana tak disengajakan, boleh jadi makan ubat something ke apa, mabuk kan. Makan panadol, makan madu, katanya mabuk. Tak tahulah, saya tak pernah cuba kan. Tapi biasa kalau saya makan madu, makan dengan benda-benda lain, tak ada apa. Orang kata kalau makan madu dengan tembikai mabuk. Saya makan madu, makan tembikai tak mabuk pun. Tapi kalau mabuk, orang tua kita banyak pantang larang. Kalau makan madu, macam-macam tak boleh makan. Dengan tembikai tak boleh, dengan air kelapa tak boleh. Kita pun tak buat lah, takut mabuk sungguh kan. Tapi ada time termakan tu tak mabuk pun, ya tak? Kat mana tadi ya? Mabuk kan? Mabuk dia tak sah. Ya allazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ayat ni secara khusus, secara amnya ialah ayat tentang Allah Ta'ala melarang orang-orang Islam minum arak tak kala nak solat. Arak ni dia haram, ada tahap-tahap dia tau. Pertama, Allah Ta'ala beritahu keburukan arak, tak haram lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala larang minum arak untuk solat. Nak solat minum arak, Allah Ta'ala larang. Minum dulu, dah hilang mabuk baru solat. Ya. Yang ketiga, baru Allah Ta'ala mengharamkan arak. Dia bertahap-tahap tu. Ada dua benda yang bertahap-tahap. Pertama, minum arak. 3 tahap. Ya. Ini kita belajar dalam dia panggil Mabadi'uddin al-Islami, the major principle of Islamic religion. Ya. Kita belajar dulu masa matrikulasi Islamic ethics. Ya. Dia ada
graduality. Antara prinsip besar agama ialah graduality. At-tadarruj fil ahkam. Dia ada benda yang beransur-ansur. Larangannya. Pensyariatan of course lah beransur-ansur. Semayang dia beransur-ansur juga tu. Puasa ada tahap-tahapnya juga. Haji tak ada, pasal haji dah hujung kan. Tapi kalau zakat saya tak pasti. Tapi yang larangan pun ada tahap-tahapnya juga. Ada dua benda yang di tahap yang larangannya bertahap-tahap. Pertama arak. Kerana orang Arab pada waktu itu dia minum arak ni macam minum teh kopi kat rumah je. Sahabat Nabi pun ada tu. Ya, dia tradisi, minuman tradisi kan. Ya. Yang kedua ialah riba. Riba pun sama. Apa-apa transaksi mesti ada riba. Jadi tak dilarang secara on the spot. Dia mengambil masa selama 4 tahap. Jadi ayat tu Allah Ta'ala larang minum arak solat. Larang. So daripada situ ulama merumuskan bahawa tidak sah ibadah orang yang mabuk. Sama ada dengan benda yang dilakukan tidak disengajakan ataupun dia sengaja dia minum arak atau seumpamanya, of course lah dia minum tu berdosa, tapi tidak sah juga ibadahnya, termasuk solat. 3 kan, al-sakran. Yang keempat, al-mughma alaih, orang yang pengsan, orang yang koma. Ya. Kalau orang yang gila tadi tak sah tak wajib. Orang yang tidur tak sah tapi wajib. Orang yang mabuk tak sah tapi wajib. Orang mabuk dia tak sah aja tapi wajib lagi. Dia beza sikit dengan orang gila apa semua kan. Orang gila memang tak sah dan tak wajib pun. Jadi dalam syarat sah ni ada yang semata-mata tidak sah, ada juga yang tak wajib juga, ya. Ada sikit sebanyak perbezaan. Yang keempat, orang yang koma. Orang yang koma, ya. Ataupun orang yang pengsan. Pengsan dipanggil al-mughma alaih. 1 hari koma. Ya. Ataupun 1 hari pengsan. Ya. Sebab kata tak wajib solat ke atasnya seumpama orang yang gila. Sebab kata wajib solat ke atasnya seumpama orang yang tidur. Dan saya kira majoriti ulama kata tidak wajib. Tak silap saya yang standard mazhab Syafi'i pun al-mughma alaih lam tajib alaihi solat. Orang yang pengsan tidak wajib ke atasnya solat. Jadi kalau dia pengsan ataupun koma 1 hari, esok dia sedar. Kalau semalam dia koma, tak payah qada. Kenapa dia tak sama dengan tidur? Kerana tidur hanya memakan masa yang sedikit. Tidur sebenarnya nas in spesifik tak ada. Cuma ulama mulakan hukum berdasar kepada ijtihad mereka based on hadis-hadis yang ada. Ya. Pasal apa orang yang pengsan, koma atau seumpamanya tak wajib ke atasnya solat. Dan kias ke atas tidur tidak betul, tak tepat. Kerana koma normally dia akan mengambil masa yang lama. Ya. Ada orang koma 1 jam ada. Ya. Adalah. Tapi kalau koma ni biasa dia lama kan, sebulan, seminggu lah paling kurang kan. Kalau wajib susahlah, dia nak qada banyak tu. Ya. Pengsan pun sama. Kebiasaannya pengsan ni pun boleh jadi 1 hari suntuk dia pengsan, ya. Tapi kalau dia pengsan satu waktu saja, contoh Zuhur dia pengsan, asal dia bangkit, maknanya tak wajib. Tapi sebaik-baiknya qada. Kerana dia ada betulnya juga, kalau dia tak sedar sekejap, dia boleh dikiaskan di atas tidur. Tapi kalau dia tak sedar lama, dia dikiaskan di atas gila. Tengoklah macam mana, ya. Kalau setakat pengsan satu waktu, qada lah, itu lebih baik. Tapi kalau pengsan lama, makan 1 hari, contohnya pengsan-pengsan buat pergi hospital kan, 1 hari 2 hari pengsan, tengoklah waktu dia pengsan tu macam mana. Tapi al-mughma alaih diterjemahkan sebagai pengsan dan termasuk dalam konteks itu orang-orang yang koma. Kalau dia pengsan lama, dia koma lama, tak payahlah qada, ya. Tapi kalau pengsan sekejap, koma sekejap mungkin tak ada lah. Kalau pengsan adalah, ya, pengsan 1 hour 2 hour normal. Ni kalau pengsan sampai satu waktu yang
yang mungkin masuk satu waktu solat ataupun satu hari suntuk ya. Ada juga kan. Kalau satu waktu okey je kalau dia nak qada. Tapi kalau tak qada saya ingat tidak ada masalah. Saya ingat standard mazhab Syafi'i tak wajib kot. Nanti saya semak balik. Saya pun tak apa pasti. Lama tak tengok. Ya? Aha. Makan ubat lepas tu orang makan ubat dia termasuk di kalangan orang yang hilang akal. As-sakran tadi. Orang sakran ni orang yang mabuk. Mabuk ni dia hilang akal kan? Dia mabuk. Kalau dia mabuk tak sah solat. Kalau dia mabuk kerana dia tak sengaja, maka tak wajib solat ke atasnya. Dia macam orang gila juga. Tapi kalau dia mabuk dengan sengaja, dia minum arak mabuk, of course dia tak solat kan. Kalau dia solat pun tak sah. Wajib ke atasnya. Wajib ke atasnya. Dia kena tengok tu. Dia mabuk tu macam mana. Kalau mabuk ubat, dia tak sengaja lah. Maka tak wajib ke atas. Time dia mabuk tu, tak wajib solat ke atasnya dan tak wajib qada pun. Tapi kalau mabuk dengan sebab dia buat sendiri, kan? Makan ubat, maybe dia tak sengaja. Tak sengaja tak apa. Kalau dia sengaja, macam mabuk orang minum arak, ataupun dia tahu makan benda ni mabuk, dia makan juga. Dia mabuk, of course orang mabuk, semayang pun tak sah. Dan wajib qada ke atasnya. Kerana dia perbuatan dia sendiri je. Dia sama je mabuk ni. Kita bincang dalam bab pernikahan pun, orang yang cerai, kalau dia cerai isterinya kerana dia mabuk, kena tengok sebab dia mabuk. Kalau mabuk tu kerana dia sengaja, maka jatuh talaknya. Tapi kalau mabuk kerana dia tidak sengaja, tidak jatuh talaknya. Sama juga kalau dia mabuk, dia pergi bunuh orang. Kalau dia mabuk kerana dia sendiri, dia minum arak atau seumpamanya, kena kisos kat atasnya. Tapi kalau mabuk kerana dia tidak sengaja, maka tidak, maka tak dikenakan kisos kat atas. Sama macam semayang tadi lah. Kalau dia memang dia yang buat mabuk tu, dia sengaja, of course lah kalau dia buat benda yang haram, dia masih wajib solat. Apa tu? Nanti ya. Itu lupa kan? Lupa. Nampak kan? Pensan lah. Dan kelima, di kalangan orang yang tidak berakal juga ialah orang yang Al-Mahzari. Mahzari ni ialah orang yang nyanyuk tak kala meningkat usianya. Sama juga, tidak sah ibadahnya dan tidak wajib ke atasnya. Orang yang lupa ingatan. Lupa ingatan, dia tak ingat kan? Saya kira termasuk dalam konteks yang sama. Al-Mahzari, orang yang nyanyuk, orang yang lupa. Kan? Kalau dia semayang, tidak sah dan tak wajib solat waktu dia nyanyuk tu, waktu dia lupa tu. Ya. Dia panggil penyakit apa? Enzim apa? Enzima kan? Tu ni nyanyuk, lupalah. Lupa. Dia tak ingat kan? Orang macam tu dia kategori tak berakal tu. Kadang dia pun tak tahu apa yang dia buat pun. Macam mana kita nak wajibkan dia solat? Sedangkan dia pun tak tahu apa yang dia buat. Maksud pada solat ialah beribadah kepada Allah. Pasal apa benda-benda semua ni tak sah solat? Tak sah ibadah? Kan? Orang gila nak semayang buat apa? Dia bukan tahu apa yang dia baca. Betul tak? Jadi orang yang macam tu sama macam orang yang Al-Mahzari, orang yang nyanyuk tadi, orang yang akal dia memang tak sempurna. Di mana kalau dia semayang pun tak tahu benda kan. Of course lah tidak wajib. Dan kalau dia solat pun dia tak baca dengan betul pun. Tak perlu. Dia orang yang tak sempurna akal. Macam budak kecil lah. Ada orang macam tu, perangai macam budak kecil kan. Orang nyanyuk, perangai macam budak kecil lah. Budak kecil wajib semayang ke? Tak. Kan? Jadi orang tua kita kalau dah nyanyuk, janganlah dipaksa-paksa solat. Abah sahur dah semayang dah? Belum lagi. Bolehlah suruh diri semayang. Kok dah masuk waktu asar. Abah sahur tadi abah semayang tak? Tak semayang. Tak ingat. Pergi semayang qada. Kesian dia. Dia dah nyanyuk, suruh qada kan. Kalau kita suruh dia semayang waktu tu, okey je. Kan? Okey je dia. Suruhlah dia semayang. Maksudnya orang dah sampai tahap macam tu, dia tak wajib dah. Al-Mahzari dia panggil. Dia pun tak tahu dah apa dia buat. Dia baca, dia pun tak faham dah apa dia baca. Kan? Dah nyanyuk, anak dia pun dia tak kenal. Dia paksa dia suruh semayang lagi. Dia dah tak berapa seciuman lah. Kita kata, bukan gila lah. Tapi akal
Dia ibadah, dia mesti sempurna akal. Sama ada sah atau tidak sah, wajib atau tidak wajib, kena tengok dia punya level atau dia punya jenis-jenisnya macam tadi. Ada kalanya dia tidak sah tapi wajib. Ada kalanya dia tidak sah dan at the same time tidak wajib juga. Kena tanya orang yang tahulah ya. Ini saya sebut majoriti ya. Walaupun sikit sebanyak ada khilaf juga ya. Sebagai ulama kata gila ni kena tengok. Kalau gila dia berterusan tak wajib solat. Tapi kalau gila sekejap-sekejap. Contoh pagi dia gila, petang dia tak gila. Pagi dia wajib qada. Ada je pendapat ulama sebab benda ni zonni ya. Dia bukan semua ada nas. Every single thing. Jadi hal seumpama ini dia tertaluk kepada hal-hal yang furu' yang terlalu ranting, yang mana istiad para ulama base kepada pendapat-pendapat masing-masing ya. Tapi saya ambil pendapat yang saya kira majoriti lah ya. Yang majoriti. Kalau nak kira semua pendapat susah juga ya tak. Kita ambil yang paling standard lah, yang paling memudahkan ya. Saya lebih banyak ikut metod Qardawi sebenarnya. Banyak baca buku fiqh beliau ya. Kerana fiqh kontemporer lah, kita kata contemporary kan. Dia lebih praktikal dan lebih sesuai. Of course lah untuk orang pada zaman hari ni ya. Qardawi dia mazhab Syafi'i tapi dia modern Syafi'i ya. Dia bukan klasik Syafi'i punya. Oh, ada modern ada klasik pula. Yes. Kita baca buku Syafi'i yang klasik lah kita. Kalau kita tak sulam dengan Syafi'i yang moden, yang 1000 tahun ke atas. Kan? Tak salah, okey je. Kita orang mesti memang moden fiqhnya. Banyak isu-isu baru kan yang dulu tak ada. Kalau isu lama pun ada pendapat-pendapat yang baru yang lebih relevan lah. Macam Qardawi kata, kalau ada dua pendapat, dua-dua pendapat ni satu kuat, satu lemah. Kan? Yang kuat tu lebih memudahkan. Pasal apa duk ambil yang lemah contohnya? Itu kalau keadaan macam tu. Kalau dua-dua kuat tapi satu memudahkan, satu menyusahkan, ambillah yang memudahkan. Kan? Tapi kalau ada yang kuat susah, ada yang lemah mudah, ambillah yang kuat pun dia susah. Tapi in some circumstances, dan untuk setengah orang dia boleh ambil yang lemah tapi memudahkan. Dan kita tahu hal ini bila kita belajar dan mendapat pendedahan daripada guru yang betul ya. Dalam fiqh ni pun ada penyakit-penyakit dia juga kan. Bermazhab pun dia ada cara dia kan? Dia tak boleh totok macam tu. Orang duk claim kita mazhab Syafi'i, sebenarnya tak Syafi'i mana pun. Muamalah kita tak ada wajah mazhab Syafi'i lah. Tak ada Syafi'i pun. Syafi'i dalam muamalah, kewangan lah terutamanya, masalah kata cannot go. Resolusi bernegara, satu mazhab Syafi'i pun tak ada. Hambali, Hanafi, Maliki. Hambali, Hanafi, Maliki ya? Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Pasal mazhab Syafi'i dia rigid, dia very strict dalam muamalah. Budak tak akil balik, tak sah muamalah dia. Jual beli ke, apa-apa saja tak sah. Kita bagi duit ke anak kita yang bawah 15 tahun yang tidak balik pergi beli barang, pembelian itu tidak sah. Kita makan seumpama kita memakan harta yang tidak halal, harta yang batil. Semua orang makan harta tidak halal kerana semua bagi duit anak-anak pergi sekolah. Anak kita makan tu jual beli tak sah tu, makan tak sah macam makan benda mencuri lah kan. Itu standard mazhab Syafi'i. Bahkan majoriti ulama kata antara syarat sah jual beli dan urusan-urusan muamalah yang lain ialah berakal dan balik. Berakal okey lah, tapi balik tu. Tapi mari ulama-ulama terkemudian, mula-mula mari Nawawi. Sebelum Nawawi dia panggil Ibnu Suraish dengan Ibnu Sabbah. Dia kritik dah benda ni.
Dia kata ada je orang dulu yang bagi duit ke anak untuk pergi beli barang. Keperluan harian. Okey je. Tapi masih cokiah lah pendapat dia waktu tu. Mari Nawawi repeat balik. Nabi kata pendapat Ibnu Suraish, pendapat Ibnu Sabah, walaupun tidak distandardkan dalam mazhab Syafi'i dan bukan pendapat majoriti ulama, itu yang lebih praktikal. Terutama jika ia melibatkan benda yang kecil-kecil. Tak boleh anak setakat nak pergi beli sekilo gula, nak kena akhir balik ke? Bukan kita bagi dia 10 juta pun, bagi dia RM1 je. Kan? Kemudian mari ulama Syafi'i yang kemudian mari Al-Hisni, Kifayatul Akhyar tu buku yang famous lah di Mesir kan. Dia kata wa mimma ammatil balwa irsyalus sabil li qada'il ba'dil hawaish wa syira'iha. Dia kata sudah jadi benda yang tak dapat dielakkan. Kita menghantar anak-anak kita pergi ke kedai-kedai untuk membeli barangan-barangan keperluan. Jadi yang kata akhir balik syarat kepada jual beli tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi. Tu of course bukan mazhab Syafi'i, bukan majoriti ulama. Itu segelintir. Dulu pendapat ni paling cokiah sekali. Siapa yang bawa pendapat ni, dia seolah macam tidak dihormati lah. Tapi hari ni pendapat dia top fatwa lah. Dunia pakai. Kan? Anak kita pergi sekolah bawa duit. Habis tu larat tuan-tuan nak pergi beli makanan untuk dia. Itu baru satu isu. Banyak lagi lah isu yang lain. Mazhab Syafi'i dia malah ni tak dia berkembang. Tuan-tuan ada rumah sewa ambil deposit haram. Urbun dia panggil. Bukannya yang standard dalam mazhab Syafi'i, malah di sisi majoriti mengambil wang pendahuluan adalah haram. Haram, tak boleh kan? Tuan-tuan ambil deposit 1+1 ke 1+2 ke, tu kira bulan yang ujung dia duduk kan. Bila tu? Kalau dia duduk 10 tahun, tahun yang ke-10 tu, duit tu ambil awal-awal lagi. Bukan zalim ke kat atas si penyewa? Betul tak? Patut dia duduklah dia bayar. Dia duduk dia bayar. Pasal apa tuan ambil deposit awal-awal kat dia? Logically, nazarian macam betul lah. Betul tak? Tuan-tuan pergi beli kereta. Nak beli kereta ni, buat loan dulu. Bayar booking 500. Sama lah duit deposit, duit booking. Dia under urbun dia panggil. Hari ni orang kata apa, firma-firma syariah, bila kita buat hibah, boleh hibah bersyarat. Bank negara pun benarkan untuk kita buat hibah bersyarat. Hibah bersyarat dalam mazhab Syafi'i bukan hanya tidak sah, malah haram. Hibah bersyarat ni ialah kita bagi hibah sesuatu dengan letak syarat-syarat tertentu. Contoh kita bagi rumah ke anak kita kan, kita letak syarat, kalau anak kita mati, rumah ni balik kepada kita. Prinsip yang sama dia guna pakai dalam nama-nama yang tuan letak dalam tabung haji hibah bersyarat lah tu. Tuan taruh penama tu, bila penama tu mati, patut waris tu lah dapat. Tapi tak, dia akan kembali kepada tuan. Tuan boleh menamakan orang lain jika penama itu tidak ada. Ataupun tuan nak ubah penama, tuan dah taruh dah 2 penama, after 1 year tuan nak ubah, dah bagi, boleh ambil balik lah. Itu yang mazhab Syafi'i haram tu. Hibah mana boleh bersyarat, you mesti bagi, that's it. Ada pula bagi letak syarat, lepas tu bagi ambil balik pula tu. Tapi dia benar kan? Banyaklah ya. Qardawi kalau kita baca buku dia, buku fiqh dia lah, ada satu buku fiqh dia tu, apa nama buku fiqh dia tu? Dia banyak buku fiqh dia. Dia kritik pendapat-pendapat yang standard dalam mazhab Syafi'i yang menyusahkan dalam keadaan ia mempunyai dalil yang lemah. Kritik. Dalam bab taharah, dalam bab solat. Dalam bab taharah awal-awal dia dah kata dah. Mazhab Syafi'i min aqsal mazahib fi bab at-taharat. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling keras, paling rigid dalam bab taharat. Kan? Air kalau tak cukup 2 khalah, masuk najis sikit, tak berubah pun. Dah kira najis dah. Dikritik bab tu. Apa lagi ya? Banyaklah yang dia kritik kan. Sentuh isteri batal wudu, dia kritik juga. Kan?
okey je untuk ilmu kan. Okey je. Kita nak beramal yang mana satu, tak ada masalah. Tapi dalam setengah-setengah benda, ada keluasan, kita hormatilah keluasan itu. Itu saja. Tapi ulama' ni tuan-tuan, dia sentiasa berbeza setiap zaman. Kalaulah dalam fiqh ni, kita ikut cara ulama' yang terawal, dia tak boleh berkembang. Sebab tu fiqh dia berkembang. Kerana sentiasa ada ulama'-ulama' yang orang kata bawa pendekatan yang berbeza antara satu zaman daripada satu zaman yang lain. Zaman Imam Syafi'i lain. Zaman selepas Imam Syafi'i dia panggil Ashabul Wujuh lain. Mari zaman Imam Ghazali lain. Mari Al-Baghawi dia mula mengemaskini pendapat-pendapat dalam mazhab, dimatchkan dengan dalil-dalil lebih sahih. Mari Nawawi dia banyak buat pembaharuan walaupun semua orang tak ambil dia punya pendapat. Orang dalam mazhab Syafi'i mengakui bahawa An-Nawawi adalah the biggest and the best scholar, top number one. Tapi ada je pendapat-pendapat beliau yang diketepikan. Ya. Begitulah hari ni. Ulama-ulama Syafi'i macam di Mesir, bagus juga dia ada pendapat, walaupun kalau orang yang betul-betul klasik, dia tak hormat sangat Qardawi ni. Kita orang mesti je. Kan? Kalau orang pondok apa, dia tak apa ni sangat kan. Pasal pendekatan dan metodologi itu tidak sama. Itulah. Azan lah. Azan dulu lah. Ke tak payah azan? Tak payah? Oh. Aku fungsi ada, saya azan. Itu dua, Islam dengan berakal. Kemudian yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz ni makna budak yang kecil lah. Biasanya bawah 3 tahun. Kita boleh ajar dia semayang, tapi semayang dia tidak sah. Makna kalau dia semayang, dia tak baca apa, okey je. Dia bukan reti pun. Dan tak wajib pun ke atasnya. Mumayyiz. Mumayyiz ni sebenarnya tidak ada satu hak umur. As long as dia boleh menguruskan diri sendiri, sekurang-kurang dia boleh istinja dengan sendiri. Dia boleh pakai baju sendiri. Idza su'ila ajaba, kata Utsaimin, bila kita tanya dia boleh jawab. Mana dia okey dah kan. Itu sudah dikira mumayyiz. Ya. Dan sudah sah lah ibadahnya. Jadi kalau boleh ajar dia betul-betul. Masa tu dia dah reti. Tapi kalau masa dia kecil-kecil, kita tengah semayang, anak kita umur setahun duk main kelewar ke bawah kaki kita, biarlah budak-budak kan. Kalau dia nak ikut kita semayang, kita angkat tangan, dia angkat tangan, ia bukan solat. Dia nak buat macam mana tunggal langgang pun sekati dia. Pasal dia below 3 years. Kemudian suci apa semua tu saya lain kali lah, sebab dah azan. Ini pun dah 50 minit dah kita. Sekejap lah, popek. Ada soalan nak tanya apa-apa? Ada tak faham? Ya. Ada 3 tu saya tanya satu lah. Situasi pertama, kalau kita katalah ini banyak berlaku, sampai ke surau, orang dah nak mulakan solat. Tak dapat solat qabliyah kan? Qabliyah. Kita habis solat subuh, kita solat. Solat subuh, ni subuh. Solat subuh. Kita ingat ada ataupun tak? Yang mana ni? Sembahyang sunat? Sembahyang sunat. Okey, kita datang, kita terlepas sembahyang sunat qabliyah. Kemudian kita sembahyang subuh fardu. Lepas tu kita nak sembahyang qabliyah tu. Kita boleh sembahyang selepas solat subuh. Tapi sebaik-baiknya kita tunggu bila naik matahari nanti. Itu yang paling afdal. Tapi kalau selepas sembahyang subuh, kita terus sembahyang, tidak salah. Cuma sebagian ulama kata makruh. Kerana waktu tu adalah waktu yang dilarang solat. Walaupun sebagian lain kata tidak makruh. Boleh sembahyang, memang boleh sembahyang. Cuma ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh. Zaman Rasulullah SAW pun memang ada sahabat, after dia sembahyang subuh, dia sembahyang 2 rakaat qabliyah yang dia termiss. Kalau saja-saja miss tak boleh qada, ni kita termiss. Dia terpakai bukan hanya kepada sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat apa-apa pun. Kalau kita termiss ataupun kita tak buat kerana sibuk atau seumpamanya, kita boleh qada. Hatta kalau sembahyang witir pun, kita normally kita sembahyang witir, boleh jadi kita sembahyang after isyak, boleh jadi kita sembahyang before sleep, boleh jadi kita sembahyang before subuh. Satu malam tu kita jaga-jaga dah azan, kita masih boleh sembahyang witir walaupun sudah masuk subuh. That means after kita ambil wuduk, kita sembahyang witir dulu, baru kita sembahyang subuh selepas itu. Boleh, kerana ada nasnya. Ada khilaf lah sikit sebanyak. Tapi yang strong,
Yang majoriti kata boleh semayang. Mana ma'an salat, mana ma'an witrin, falyusalliha idza. Macam Nabi kata tu. Nabi kata bila seorang tertidur sehingga tidak melakukan salat witir, maka bila dia bangun dia boleh salat witir itu. Ada ulama kata jika dia tidak sengaja. Pasal ada juga Nabi larang. Bila dah masuk fajar, la witra lahu, tidak ada witir baginya, Nabi kata. Jadi menggabungkan nas itu, satu larangan, satu pembenaran, maka diletakkan dia punya benchmark bila kita sengaja atau tidak sengaja. Kalau tak sengaja, kita boleh semayang lah. Kan? Sama juga dengan tadi, kita termiss bangun lewat atau seumpamanya, mari solat dah miss qabliyah. Kita boleh semayang terus selepas solat. Afdal kita tunggu nanti waktu duha, itu lebih afdal. Kerana selepas subuh ni sebenarnya waktu yang dilarang solat asalnya. Jadi kalau boleh waktu itu kita jangan solat. Tapi kalau solat pun tidak haram. Cuma ada ulama kata makruh walaupun sebagian mengharuskan. Ada sahabat lepas subuh dia semayang lagi 2 rakaat. Nabi berkata subhu raka'atan, ni sunah Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah. Nabi kata Nabi kata macam mana hati tu? Nabi kata as-subhu 4 rakaat. Nabi kata adakah solat subuh 4 rakaat? Lepas dia dah semayang kan, dia semayang subuh dengan Nabi dah. After tu dia terus bangun semayang 2 rakaat. Lepas dia habis semayang, Nabi tanya dia, as-subhu 4 rakaat? Adakah semayang subuh 4 rakaat? Tadi mu semayang 2 dah, semayang 2 lagi, 4 rakaat ke semayang subuh ni? Dia pun cerita, tadi aku tak sempat semayang qabliyah, maka aku semayang yang ini. Maka Nabi diam dan tidak berkata apa-apa. Maksudnya haruslah. Ya. Cuma bila kita lihat secara amnya, sebab waktu tu waktu dilarang, sebab tu ulama kata afdal semayang waktu duha nanti. Jadi orang pun tak pelik. Pelik lepas semayang subuh pergi semayang kat tepi tu akad rakaat ini semayang. Ini qada isyak tadi tak main isyak kot. Dah orang buruk sangka kita dah. Dah semayang apa kan? Ya. Jadi boleh. Boleh. Dalam keadaan tadi, niat qada ataupun niat sebenarnya tak ada masalah. Niat qada boleh, niat adat pun boleh. Niat ni dia tak ada pengaruh apa-apa pun. Tak niat pun tak apa. Aku semayang sunat subuh, that's it. Qada dengan adat hanya istilah fiqh saja. Tapi dia tidak memberi kesan dalam syarak. Tak ada kesan apa-apa pun. Kita zuhur tadi tak solat. Tak sengaja ke? Kita pun naklah solat zuhur tadi, kan? Okay, qada lah, qada. Kita niat qada ke? Kita niat tunai ke? Kalau kita sengaja meninggalkan, dia jadi automatik qada. Kalau kita tak sengaja tunaikan, dia jadi adab, dia jadi tunai. Kan? Kita nak sebut qada ke, nak sebut adab ke, dia tidak memberi kesan. Cuma kalau yang qada kita sebut adab, kalau yang adab kita sebut qada, niat nak mempermain-mainkan, tak boleh lah. Tapi sebenarnya qada dengan adab ni dalam bahasa Arab dia makna yang sama. Makna sama saja. Bila Nabi habis solat, sahabat akan kata falamma qada solatah. Bila Nabi qada ni makna selesai. Asal makna qada ni selesai. Kami semayang subuh bersama Nabi. Bila Nabi telah selesai solatnya, falamma qada solatahu. Ya. Jadi tak ada isu. Walau bagaimanapun, boleh niat qada. Kalau kita nak niat adab pun tak ada masalah. Cuma kalau macam subuh, niat qada lebih baik. Niat qada lebih baik. Sebab subuh ni dia tak ada ba'diyah. Bila kita dah solat subuh, qabliyah dah habis. Tapi dengan sebab kita termiss, masih boleh solat lagi. Sebaik-baiknya kita niat qada lah. Tapi kalau semayang yang lain, sebab dia ada ba'diyah, maka kita tak perlu niat qada. Kita niat adab. Niat adab. Tapi kalau niat qada pun tak salah. Sebab ulama khilaf, qada ke adab. Tapi yang standard dalam mazhab Syafi'i adab. Contoh, kita termiss solat zuhur qabliyah. Ya? Sebenarnya solat zuhur qabliyah ni dia bukan sengaja tak sengaja. Kalau kita sengaja pun tak apa. Sebab qabliyah ni dia waktu dia panjang. Daripada masuk waktu sampai habis waktu. Boleh beza? Kalau dah habis waktu baru kita dia kira kita sengaja ke tak sengaja. Contohnya waktu asar kan. Waktu asar kita dah tak boleh semayang sunat zuhur, qabliyah ke ba'diyah ke, sebab dah masuk waktu asar. Tapi kalau tadi kita tak sengaja tertinggalkan, kita boleh semayang qada sebab dah masuk waktu asar. Tapi kalau masih dalam waktu zuhur, kita mari-mari semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, kita masih boleh sembahyang qabliyah. Sebab waktu qabliyah ni dia panjang. Daripada masuk waktu solat sehingga habis waktu solat. Ya. Melainkan
qabliyah subuh dengan qabliyah asar. Sebab asar dia tak ada ba'diyah macam subuh. Kalau tak ada ba'diyah tu kita sembahyang je habis. Tapi kalau ada ba'diyah macam zuhur, macam maghrib, macam isyak, qabliyah dia bukan sebelum solat saja. Selepas solat fardu masih ada waktu untuk qabliyah. Jadi qabliyah lebih panjang daripada ba'diyah. Ba'diyah kena sembahyang fardu dulu. Kalau kita tak sembahyang fardu, kita nak sembahyang ba'diyah dulu tak boleh. Kita dah sembahyang qabliyah 2 rakaat kan. Lambat lagi nak qamat, aku sembahyang ba'diyah dululah. Tak boleh. Ba'diyah bermula daripada kita solat sampai habis waktu. Tapi qabliyah dia panjang. Daripada masuk waktu solat sampai habis waktu solat. Zuhur, masuk waktu zuhur kita sembahyang qabliyah 2 rakaat. Kita tak sembahyang qabliyah. Sengaja ke tak sengaja ke, kita dah sembahyang zuhur, aku nak sembahyang balik lah qabliyah tadi. Aku tak solat tadi. Kita boleh je. Niat qabliyah, niat adab pun tak apa. Sebab dia bukan qada ya, dia masih adab. Jadi banyak orang tak tahu tu, dia ingat qabliyah ni dah solat habis lah qabliyah. Ada lagi. Di sisi sebagai para ulama masih ada, dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i ya. Qabliyah dia panjang. Saya pun ada juga sembahyang qabliyah after saya sembahyang. After saya sembahyang qabliyah. Tak niat qada pun, pasal waktu dia masih ada. Di sisi mazhab Syafi'i lah saya cerita ni ya. Boleh? Ya. Jadi. Aha. Kenapa? Tak perlu jumpa penjual. Memang pun saya beli rumah pun saya tak jual, tak jumpa penjual. Dia sebenarnya kita tak ada syarat kita jumpa si penjual pun. Tak ada syarat. Sebab itu dia dalam prinsip transaksi ataupun kontrak dalam muamalah Islam ni, dia ada konsep wakalah. Konsep perwakilan. Wakil ya. Kalau kita tak jumpa si penjual, tapi ada orang yang mewakilkan, dia sudah memadai. Memang kita tak jumpa si penjual, tapi penjual tu dah mewakilkan kepada lawyer, dah mewakilkan kepada ejen, kita deal dengan dia. Okey je. Kan? Janji benda tu jelas. Tak ada horor, tak ada benda-benda yang mengelirukan. Everything is clear. Okey je. Asas kepada muamalah ni dia kena clear. Tak jadi syarat penjual ada kat situ. Itu kita beli rumah ada wakilnya lah kan. Kalau kita beli online, mana ada wakil, kita dengan mesin je. Itu sudah dia ambil kira lah. Dia sebenarnya dalam muamalah ni dia tak sama ibadah. Ibadah everything is there. Dia ada nah-nah yang very specific. Dalam muamalah banyak benda hanya yang basic atau prinsip saja. Sebab tu asas-asas ibadah haram, melainkan yang disyariatkan. Asas-asas muamalah harus, melainkan apa yang dilarang. Kata Ibnu Qudamah, innallaha syarra'a al-bi' wa lam yubayyin kaifiyatahu fawajabal masiru ila al-urfi. Allah Taala mengharus jual beli, mensyariatkan jual beli atau apa-apa dalam muamalah lah kan. Tapi Allah Taala tak cerita kaifiat dia. Jual beli, kaifiat jual beli dalam Quran tak ada, dan hadis Nabi tak ada. Yang ada practicality pada waktu itu. Macam mana Nabi praktik jual beli? Waktu dia tu lah. Dia ikut zaman. Kan? Zaman hari ni kita online lah. Walaupun tak nampak muka si penjual, wakil pun tak ada, cakap dengan mesin je, type kan. As long as dia clear, maka dia okey. Tak ada horor, tak ada penipuan. Dia penting clear lah, dia clear kan. Maka okey. Sama juga macam tadi. Tak ada syarat. Dia ada syarat dia adalah kan. Syarat dia dia ada 7 lah syarat asas kepada jual beli dan muamalah yang lain lah. Tapi yang melakukan transaksi itu dia mesti berakal. Itu orang syarat ambil kira lah. Tapi yang kita punya praktikal hari ni kadang-kadang, yalah, kalau kita tekan, dia bukan tahu kita reti tak reti pun, gila tak gila. Tapi orang gila takkan boleh main komputer kan. Jadi secara zahirnya kita boleh faham orang yang melakukan transaksi hari ni dia mesti berakal.
Boleh ke orang gila pergi beli barang kat Shopee contohnya? Bila dia beli barang, dia nak kena bayar online. Orang gila mana reti nak jadi of course lah berakal di situ. Tak perlu kita persoalkan. Ada kisah di mana budak-budak main tu ada. Yalah budak-budak okey je. Budak-budak hari ni dah boleh. Kan? Apa lagi? Dia mesti pertama dia mesti berakal. Yang kedua dia mesti tahu harga. Barang boleh diserahkan. Kita buat transaksi everything clear kan. Lepas tu tidak ada gharar, tak ada penipuan. Cuma kadang-kadang ada sikit sebanyak dipanggil, dia bukan gharar, tapi memang tabiat online ni dia ada benda yang tak berapa nak menepati syarak. Tapi dia yang minor-minor kita tak boleh buat apalah. Macam gambar kan, kita tengok dalam tu gambar macam cantik, sampai-sampai tak cantik, tapi it's still the same thing. Kita pergi nak order pizza, dia letak illustration picture. Tu yang jadi orang Arab tu, dia saya nak pizza ni, kita bagi pizza tu kat dia. Saya dulu manager Pizza Hut. Dulu bukan ustaz lagi, baru nak start. Masa saya belajar dulu, masa saya kat main campus, 2-3 tahun saya buat part time Pizza Hut, jadi rider, jadi buat ada orang Arab, biasa dia orang datang kan kat terampai masa tu, Delco. Dia tak, I want this. Kita bagi kat dia, no, I don't want this, I want this. Dah, benda yang sama je. Tapi dah kita present kepada dia, bukan the actual item, hanya gambar saja. Kita bukan tipu dia. Tapi, nampak? Sama juga macam online. Dia dah bagi spesifikasi, besar benda tu berapa, berat benda tu berapa, dan dia letak gambar. Kita kadang tak ambil endah pun. Jadi kita beli, tiba-tiba barang sampai, aku ingat besar benda ni. Jadi, itu memanglah macam tak berapa nak menepati. Macam kita kata makan secara buffet, asal-asal makan buffet ni haram. Sebab bila kita beli barang, dia mesti ma'rifatus saman wal musamman, ditentukan kadarnya. Tak boleh kita main beli bagi duit, kita ambil suka hati. Asalnya tak boleh. Disi majority hatta standard mazhab Syafi'i. Kan? Tapi Qardawi dia jelaskan, ada benda-benda yang tak dapat dielakkan. Macam kita beli buffet kan, itu ada sikit sebanyak ketidakpastian, tapi dia minor, dia unevitable, dia dipanggil umum balwa, tak dapat dielakkan. Sama macam tadi, kita bukan sengaja buat macam tu, tapi macam ni, online ni sikit sebanyak dia ada benda-benda yang kita tak boleh nak solve, betul tak? Benda maya kan. Kecuali kalau betul-betul maya dia buat untuk menipu, dia buka website kan, kutip duit untuk forex lah, untuk melabur itu melabur ini, benda tak ada pun, itu lain lah. Ini genuine punya transaction, macam Shopee, macam Lazada, apa-apa platform online yang jual beli tu biasa dia genuine. Cuma benda-benda macam tu memang tak dapat dielakkan. Tapi kita kira syarat jual beli itu sudah mencukupi, walaupun tak ada orang yang boleh check. Sebab secara natural dia berlaku. Itu yang kata ulama kita tu, as long as dia berjalan, tak ada benda tadi lah, tak ada ketidakpastian, tak ada penipuan kan, dia kira lengkap lah tu. Kita klik buy, kita pay, dah dikira akad, dah dikira kontrak. Walaupun mulut tak sebut, tak ada tulis ke apa, dia everything is printed kan. Dah ada, bukan printed lah, mana benda dah ada kat dalam. Kita beli barang, kita tahu apa yang kita beli, ada harganya, boleh diserahkan. Bila kita beli, ada bukti pembelian, that's it. Okey ya. Dia sentiasa berubah daripada satu zaman pada satu zaman. Dia muamalah ni dia lain, dia sentiasa berkembang. Sebab tu bank negara setahun berapa kali dia akan buat resolusi, renew. Kita buat personal loan dah berpuluh tahun buat bank inah dulu kan. Bank inah ni makna nak cakap macam mana, panjang nak hurai tu. Tapi nak cerita, lama kita buat bank inah. Sekarang bank inah dah tak harus lagi, tukar tawarruk pula. 10 tahun kita buat. Biasalah dia berkembang. Muamalah di Malaysia baru 40 tahun. 10 tahun pertama pembinaan asas, 10 tahun kedua baru buat dia punya modul-modul yang ni. Ketiga dia nak kedudukan dia dengan konvensional nak bagi ni. Kita baru tahun 10 tahun yang keempat, ni baru nak menjadikan muamalah ni boleh duduk sama tinggi sama rendah dengan konvensional. Dia tu makan masa tu kan. Ini ada pula orang yang kan
Tak payah simpan duit dalam bank. Tarik semua. Bank duk makan untung kita ni. Betul. Kalau semua orang buat keluar duit dalam bank, bank collapse. Tengok nilai duit kita. Nanti kita nak pergi kedai, duit kita pun tak ada nilai. Kan? Sekarang ni antara yang menentukan ekonomi ialah banking. Strong kita punya banking, strong lah kita punya ekonomi. Isu Islamic konvensional tu dah sentiasa di solve kan. Masalah orang Islam sendiri pun tak ambil Islamik. Nak cerita macam mana kan? Tapi hak tadi macam tu lah nak cerita dia ya. Okey je. As long as dia jelas. Saya buat PhD muamalat dekat UiTM. Tapi saya buat akad charity, akad tabarruk dia panggil lah. In specific saya buat wakaf lah, commercialized wakaf. Commercialized wakaf. Sebab kita wakaf dia satu entiti tabarruk yang tak berkembang. Tapi di Singapura, di Europe, dia boleh menjana kepada ekonomi lah. Saya nak buat akad yang tijari, yang komersial, yang banking punya muamalah tengok. BNA, tabarruk apa semua kan. Pasal ada banyak orang buat. Jadi saya buat yang tabarruk. Tabarruk ni makna akad-akad yang bersifat charity lah. Dia ada wakaf, dia ada hibah. Hari ni pun hibah dah jadi commercialized tau. Tabung haji buat kan. KRSP pun yang penama-penama tu hibah lah tu. Hibah bersyarat. Pasal apa dia sentiasa ada pembaharuan-pembaharuan? Sebab banyak orang research dalam hal ni. Saya pergi kursus 2 hari dengan sekolah-sekolah muamalat buat charity kan di hotel UiTM lah. Tapi kita jadi pemerhati je lah. Kita ni orang baru kan. Tapi orang kata negara-negara yang kita kata negara orang kafir lah, kita senang kan, non-Islam kan. Tapi dalam setengah-setengah hak awak Islam, dia orang maju. Pengurusan masjid surau, dia orang punya financial punya ni bagus lah. Kalau charity dia orang lebih advance. Pasal dia orang ikut US punya style, kita ikut Britain. Kita nak ubah satu benda undang-undang pun susah. Kan, tanah wakaf banyak terbiar. Pasal apa? Adakah kita nak buat satu-satu benda kan? Saya dulu beli tanah tuan-tuan, sangkut kat jabat tanah pun lama. Ada isu sikit je dah berbulan-bulan. Kita birokrasi. Banyak sangat borang nak kena isi, banyak sangat benda kan. Tapi negara setengah negara maju dia tak macam tu. Tak apalah kan, ni berkongsi saja ya. Boleh ada soalan lagi? Pukul 9 ni. Perut dah